Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar. Dia boleh pendengar. Kalau Facebook ni normally kena tonton sekali lah. Dia tak boleh dengar saja. Kita tonton dan juga pendengar. Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Kalau tengok dekat bawah tu, anda berada dalam page ataupun Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. So menantikan beberapa orang yang masih tengah menyediakan breakfast ke, yang masih tengah hantar anak pergi sekolah. Sekarang sekolah tutup, patah balik. So yang masih dekat bawah ke rumah ke, tengah berkebun ke, yang baru nak masuk Facebook ni, so anda cepat-cepat sementara menanti diorang ni masuk, anda boleh cepat-cepat like ataupun share page ni. Sebab apa saya suruh share? Bukannya saya suka-suka nak famous ke apa, tak. Hampa kena tahu pasal apa. Dah rasa Penang kan. So hampa kena tahu pasal apa, kena share. The moment hampa share, orang lain dengar asbab ataupun melalui you guys yang share ni, dapat ilmu baru, dia orang applykan ilmu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda akan dapat pahala overriding. Tahu tak overriding maksudnya apa? Macam MLM, sistem MLM ni, bila orang share, dia ada 2 kaki kat sini, 3 kaki kat sini, dia akan dapat overriding duit yang banyak. Macam tu lah overriding yang anda akan dapat. So kalau nak dapat pahala banyak, kalau nak bahu kanan ni rasa berat tiba-tiba, rasa apa berat kan. So nak tahu macam mana, cepat-cepat like dan share page ni. Lagi ramai orang dengar, asbab daripada hampa, lagi banyak pahala yang hampa dapat. Kalau bagus kan, kalau boleh nampak pahala ni, mesti kita akan berebut-rebut kan. Pahala ni satu benda yang kita tak nampak. Lepas tu kita macam, tak apalah nantilah share. Tak apalah aku dengar je lah. Tak apalah. Tak apalah ni yang tak nak ni. Kita nak apalah, bukan tak apalah. So kalau kita tengok kat Malaysia ni, dekat Malaysia kita guna duit ringgit. Betul? Dekat US yang baru menang, siapa baru menang? Pak Biden kita. Sebenarnya sebutan dia Joe Biden. Dia kena Pak Biden. So US dia punya currency apa dia? Dollar. Dekat Australia, Australian dollar. Singapore dollar. So kalau guna ringgit contohnya, pergi dekat US, guna duit ringgit. Guna tak duit tu? Boleh guna tak? Tak boleh digunakan. Sebab apa? Duit ringgit tak boleh guna dekat US. Unless kalau pergi dekat money changer, tukar dan juga boleh guna dekat sana. Hari ni tuan-tuan, puan-puan dikasihi, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang masih sedang mendengar Dewan Dakwah Facebook ni, hari ni saya nak kongsi bagaimana mudahnya untuk menjemput rezeki. So kalau anda nak tahu macam mana dapat rezeki yang banyak melalui currency ni, saya nak relate currency yang anda lakukan sekarang ni, amal-amal ibadat. Bila anda share, orang dengar, semua ni pahala. Pahala tu adalah currency yang akan digunakan di mana? Di akhirat nanti. Di mana? Di alam barzakh nanti. Di mana? Di padang mahsyar nanti. Di mana? Baru anda nak melintasi titian sirat. Di mana? Bila anda menerima amalan catatan, tangan kanan ke tangan kiri ke, di mana? Di syurga Allah. Sebelum masuk syurga ni, semua perjalanan, tol, lebih kurang lagi kita panggil sebagai tol. Yang kata mana akhirat ada tol, jangan macam tu. Saya punya perumpamaan. Tol ataupun apa-apa destinasi-destinasi sebelum ke syurga, semuanya ada satu currency. Jadi saya cakapkan Malaysia ada ringgit, Australia ada Australian dollar, Singapore dollar, Europe guna euro, Oman guna Oman. Saya pergi Oman hari tu, saya tak akan pergi lagi. Dia punya currency change dia RM13. Satu Oman. Takkan pergi dah. Okay. So dekat akhirat nanti, currency yang akan digunakan adalah pahala. Soalan, berapa banyak currency pahala yang kita dah bawa? Yang kita ada? Cukupkah untuk masuk syurga? Cukupkah untuk melepasi setiap tol-tol yang ada? Cukupkah untuk kita confident yang kita akan terlepas daripada azab kubur? First toll adalah azab kubur. Adakah kita confident kita akan terlepas? Kalau tak confident, tak sah cakap banyak. Boleh saya campur sikit bahasa utara, boleh faham. Orang Kelantan boleh faham, orang Johor boleh faham, Terengganu boleh faham, insya-Allah.
So kalau kita nak ada currency tu, kita kena banyakkan amal-amal ibadat. So hari ni salah satu amal ibadat apa dia? Like and share page ni. Orang lain dengar, hampa dapat pahala overriding free. Okay. Sebelum kita mulakan, tu baru mukadimah tu. Mukadimah je. Sebab tadi organizer dah reminder saya. Make sure 30 minit je. So sebab hari ni PKPB kebanyakan negeri. So saya rasa anda ada banyak masa kat rumah kan. So kita boleh extend lah, kita buat. Tak lama lah, mungkin bukan setengah jam lah. Kita buat dalam 5 jam boleh tak? Kita stop Zohor. Boleh. Semua orang macam, tak nak keluar terus. Sabar. Jangan keluar lagi. Okay. Kita buat lebih sikit, 31 minit. Boleh? Okay, insyaAllah 31 minit. Okay, sebelum nak mulakan, topik kita apa dia? Topik kita adalah mudahnya untuk menjemput rezeki. Ramai orang yang dalam pemikiran dia, rezeki itu adalah RM1 semata-mata. Okay, first kena clearkan konsep tu. Rezeki bukannya RM1 semata-mata. Yes, RM1 adalah salah satu rezeki. Selain tu apa dia? Oh, boleh. Kalau anda nak tanya soalan ke, anda nak komen ke, boleh komen di bawah. Dekat Facebook anda tu, boleh pergi dekat ruang komen, boleh komen apa nak komen. Nak kata, awak dek ni janggut panjang sangat. Boleh. Komenlah apa nak komen. Saya terima seadanya. Okay. So, mudahnya menjemput rezeki dalam bentuk RM1, rezeki dalam bentuk kesihatan, rezeki dalam bentuk tubuh badan. Yang bergerak ni semua, ni, nampak tangan kita bergerak ni. Ni semua rezeki lah ni. Yang kita hirup udara ni, oksigen, kita lepaskan karbon dioksida. Bukan lepas kat bawah, lepas dari hidung. Karbon dioksida juga. Ingat lepaskan kat bawah pula. Bukan. So, semua ni sebenarnya keliling kita rezeki. Kita bangun, kita mampu lihat rezeki. Kita mampu ada dengan keluarga kita, rezeki. Ibu bapa kita, rezeki. Anak-anak, rezeki. Semuanya rezeki yang kadang kita terlepas pandang. Sebab apa kita terlepas pandang? Kita tak rasa mensyukuri sesuatu bila benda tu masih ada dengan kita. Contoh. Satu bos, dia akan rasa dia punya value staff dia bila staff dia cakap nak resign. Contoh, staff dia buat kerja. Dia pun rasa comfort lah sebab bos kan bagi gaji staff dia bekerja. Tiba-tiba staff dia kata, bos nak resign. Bila nak resign, baru bos kata, alamak, kalau Han resign macam mana kerja ni, macam mana bisnes ni, macam mana projek ni, macam mana tender ni, Han dah buat ni. Dia pun dah macam gelabah sikit kat situ. So dia pun mulalah akan apa? Akan bagi high offer, akan bagi better offer. Sebab apa? Dia nampak value dia waktu staff dia nak keluar. So sama juga rezeki ni kan, kita akan nampak value bila benda tu dah tak ada dengan kita. Contoh, ibu bapa. Kalau ibu bapa, Allah SWT tarik nyawa ibu bapa kita, barulah kita rasa, Allah, aku kurang khidmat pada ibu aku. Allah, aku kurang bagi attention pada ayah aku. Allah, aku kurang itu, aku kurang ini, aku tak bagi sepatutnya, aku tak. Barulah kita nak menyesal tak sudah. So rezeki yang Allah dah bagi sekarang ni, tolonglah banyakkan bersyukur. Dah masuk tips dah. Sebenarnya hari ni saya nak kongsi 11 tips mudahnya menjemput rezeki. So bersyukur tu dah jam dah pun sebenarnya. Tiba-tiba dah masuk topik tu, tak apalah, kita sentuhlah topik bersyukur. So rezeki yang Allah dah bagi setakat ni, tolong bersyukur. Kebanyakan orang tak bersyukur dengan benda yang dia nampak. Benda yang ada dia tak bersyukur. Contoh, minta maaf saya tanya, siapa pernah berdoa, Ya Allah, terima kasih banyak kau bagi aku mata, Ya Allah, aku mampu melihat. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku tangan, Ya Allah, aku mampu bergerak. Siapa yang betul-betul pernah bersyukur? Saya boleh rasa tak ramai yang bersyukur sebab mungkin tak perasan benda tu, mungkin tak nampak. Tapi bila kita dah sakit, contohlah buah pinggang. Tak ada orang pun pernah kata, Ya Allah, terima kasih bagi aku buah pinggang. Orang yang berdoa, bila buah pinggang dia dah sakit, Ya Allah, bagi aku kesihatan buah pinggang, Ya Allah. Sebab apa? Dia tahu dia sakit, dia tahu nikmat buah pinggang, dia tahu nak minta balik, and dia tahu value dia tu. Kalau pergi doktor pun, doktor akan cakap apa saja, pak, dia akan dengar semuanya. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na kepada doktor. Sebenarnya ada kajian.
orang yang paling trusted dalam semua profession, apa pekerjaan-pekerjaan yang paling trusted, yang paling top sekali adalah doktor. Yang kedua adalah peguam kalau tak silap. Doktor ni apa orang cakap, insya-Allah orang akan ikut. So doktor jangan ambil kesempatan terhadap kepercayaan yang diberi. Penting tu doktor-doktor kena ambil kepercayaan, diberi tanggungjawab sebagai amanah daripada Allah SWT untuk bagi yang terbaik. Sebab minta maaf, saya pernah tengok cerita-cerita kat TV yang mana doktor jadikan profession sebagai bisnes. Ada satu ketika tu, nak cerita pasal TV dah pula kan, filem. Ambulans ambil orang kemalangan, dia pergi ke satu hospital ni, dia call dulu, berapa komisi aku dapat kalau bawa pesakit ni ke hospital kau? Sebab ambulans ni third party. Third party, dia bawa pesakit, dia nak pergi. Dia kata, komisen 10%. Alamak, sikit sangat. Dia letak phone. Dia call hospital yang dekat 10 km lagi. 10 km jauh daripada tempat hospital yang dah sampai dah ni. Aku bagi 25%. Okay, coming. Wah, dia letak phone. Dia terus pergi sana. So, pesakit punya guardian, penjaga dia kata, kenapa tak pergi hospital ni? Ni tengah sakit, orang kemalangan ni. Tak, sekarang dah penuh dekat sini. Tak ada orang boleh masuk, kita pergi hospital dekat 10 km sekarang ni. Na'udzubillah min zalik. So, doktor-doktor jangan jadikan profession sebagai bisnes. Okey, macam dah tersimpan jauh, kita pakai balik. So, first tip untuk anda semua untuk menjemput rezeki dengan mudah, kena perlu banyak bersyukur. Syukur ni satu benda yang sangat macam nak cakap, sangat benda yang penting tapi orang tak nampak benda tu. Bila kita tak ada benda tu, barulah kita akan bersyukur. Okey, apa benda-benda yang kita perlu tambahkan kesyukuran? Saya nak kongsi Kita perlu tambahkan kesyukuran sebab apa? Kita dijadikan sebagai manusia. Memang saya kata betul-betul lah, tak ramai ataupun mungkin tak ada orang yang, ya Allah, terima kasih jadikan aku manusia. Pernah tak kita doa macam tu? Kalau tidak pernah ataupun sekali dua kali, sekali, tolong banyakkan doa hari ni juga. Hari ni, pagi ni juga kalau boleh. Ya Allah, terima kasih jadikan aku manusia. Sebab apa? Allah SWT boleh jadikan kita sebagai seekor cicak. Cuma saya jumpa seekor cicak. Bukan lastik lah. Saya pukul dia, putus dia punya ekor. Minta maaf, Melayu saya rasa macam sikit penjodoh bilangan dia lain. Penjodoh bilangan, kenapa? So, putus ekor cicak tu. So, Allah SWT boleh jadikan kita sebagai cockroach. Cockroach. Sebab apa? Cockroach, bila Allah jadikan kita cockroach, kita mati cockroach tersebut. Habis riwayat dia. Allah SWT boleh jadikan kita sebagai seekor burung. Pemburu tembak ataupun pukul ataupun lastik ataupun apa saja yang pemburu tu buat, burung tu boleh mati. So Allah SWT jadikan kita sebagai seorang manusia. Bila Allah jadikan kita manusia, kita perlu banyak bersyukur. Pernah tak siapa-siapa yang minta pada Allah untuk jadikan manusia? Pernah tak? Tak pernah kan? So bila dah jadikan manusia, syukurlah. So kalau sebelum ni terlepas pandang, tak apa, it's okay. Tingkatkan kesyukuran. Okay. So saya nak kongsi dalam surah An-Nuh. Surah An-Nuh ayat 10 hingga 12. Allah SWT sebut apa? Mohonlah kemaafan kepadaku, pasti aku akan tunaikan. Dari langit Allah SWT turunkan hujan yang lebat. Harta pun Allah yang bagi, anak-anak pun Allah yang kasih. Ini saya summary daripada surah An-Nuh ayat 10 hingga 12. Apa yang nak bagi tahu kali ini? Pertama, mohonlah kemaafan kepadaku. Apa maksud dia? Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum. Apa maksum? Adalah seorang yang tak buat kesalahan. Memang yang suci murni, yang terlepas daripada dosa, yang tak buat kesalahan. So maksum pun Rasulullah ni, tapi dikatakan Rasulullah istighfar, memohon kemaafan, memohon keampunan daripada Allah minimum 70 kali. Ada di riwayat mengatakan 100 kali minimum sehari setiap hari. Walaupun dia tak buat dosa. Kita ni na'udzubillah min zalik, tak terlepas daripada dosa. Pergi sana kita tak terlepas daripada dosa. Pergi sini tak lepas dosa. Sini Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. So, kita ni kalau lah Rasulullah level yang 70 hingga 100 punya istighfar,
Kita ni rasa-rasa berapa istighfar? Boleh komen sikit tak? Berapa istighfar yang relevan lah kepada kita yang memang keluar je dosa. Buka mulut je dosa. Buka mata na'udzubillah tengok benda-benda yang dosa. Macam-macam lah. Dengar saja semua benda-benda membawang. Semua benda-benda yang boleh melalaikan dan mendosakan. Mendosakan. Boleh. So, apa yang perlu anda lakukan, apa yang perlu kita lakukan, saya bukan cakap pada anda, saya cakap pada diri saya sendiri. So, kita perlulah banyakkan istighfar sebab surah An-Nuh Allah SWT sebut, mohonlah kemaafan pada aku. Bila kita mohon kemaafan, Allah SWT akan turunkan hujan. Hujan ni maksud dia physically hujan. Dan juga another word, hujan ni apa dia? Hujan ni adalah barakah. Hujan ni adalah rezeki. So Allah SWT akan turunkan rezeki seperti hujan yang turun melalui keampunan yang kita lakukan. So lagi banyak kita istighfar, insya-Allah lagi banyak rezeki yang kita menjemput daripada Allah SWT. Maha pemberi rezeki. Siapa lagi boleh beri rezeki lebih daripada Allah? Adakah ibu bapa kita? Adakah menteri-menteri? Adakah agung? Adakah orang kenamaan? Adakah orang yang kaya? Adakah orang... Itu adalah asbab sahaja. Tapi maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang cakap, oh aku dapat duit daripada ibu aku. Aku dapat duit daripada ayah aku. Betul, sebenarnya betul. Hari ni jom kita betulkan ayat kita. Hari ni aku dapat rezeki daripada Allah melalui bapa aku. Hari ni aku dapat rezeki daripada Allah melalui bos aku. Setiap bulan kita dapat gaji kan? Aku dapat rezeki daripada Allah melalui majikan aku. Aku dapat rezeki daripada Allah melalui tender yang aku buat projek ni. Aku dapat rezeki daripada Allah melalui orang ni bagi aku hadiah. Aku dapat rezeki. So kita betulkan ayat ni supaya kita nak bagi tahu dalam hati kita, orang pemberi rezeki adalah Allah. Maha pemberi rezeki adalah Allah, bukannya orang. Bila kita, oh aku ni Allah, orang ni memang baguslah orang ni bagi aku hadiah hari ni. Aku tak tahu dia, ya Allah, bagusnya dia ni, bagusnya bagus. Dia puji bagai darak. Boleh puji dia, boleh cakap terima kasih. Bukanlah kata lepas ni, okay, hang bagi yang belah. Ni bukan hang bagi yang Allah bagi ya. Alhamdulillah sikit, belah. Jangan macam tu. Memang betul dia bagi. Dia hanyalah asbab Allah. Bila kita disponsor sesuatu, something, contohlah kita boleh pergi umrah, ada orang sponsor kita, rezeki daripada Allah, asbab daripada adun contohnya. So kita kena tahu benda ni, kita ubah kita punya perkataan. Sebab apa? Perkataan adalah doa. Words have power. Perkataan adalah doa. So kita ubah perkataan kita, maka Allah SWT akan pandang kita macam, dia faham, dia tahu, dia syukur. Orang yang syukur, aku bagi lebih. Kau syukur, aku bagi lebih. Macam seorang anak nak minta sesuatu pada ayahnya. Bagi dia, ayah dia lah pemberi rezeki. Anak kecil mungkin tak berapa faham. Umur 3 tahun, 4 tahun. So dia pun minta sesuatu. Contohlah basikal lah. Dia minta basikal kecil. Bila ayah dia bagi basikal kecil, dia bersyukur. Apa cara bersyukur? Dia jaga betul-betul. Dia simpan betul-betul. Bila lepas main, dia simpan tempat sepatutnya. Lepas beberapa ketika, dia minta lagi ayah dia basikal yang besar sikit. Bila dia umur 5 tahun, dia minta. Adakah ayah tu akan beli basikal ataupun kata, tak nak lah, tak perlulah. Pasti ayah tu akan beli. Sebab apa? Ayah tu nampak dia bersyukur dengan basikal yang sebelum ni. Bayangkan kalau ayah tu beli basikal kat dia sebelum ni, apa dia buat? Dia main dekat ruang tamu, dia tinggal dekat depan TV tu. Depan TV tu dia tinggal basikal. Ayah dia lah kena simpan, mak dia lah kena simpan. Lepas tu dia, cara simpan pun dia tunggang terbalik basikal tu. Basikal kecil kan, dia terbalikkan. Lepas tu dia kotorkan, dia tak jaga betul-betul. Dia calakan, satu tayar jatuh, satu... Kalau macam tu, lepas tu dia minta lagi, ayah nak basikal. Rasa ayah dia akan beli ke tak beli? Kemungkinan besar ayah dia tak akan beli. Sebab apa? Dia tak bersyukur dengan basikal yang awal. Sama juga dengan manusia. Bila kita bersyukur dengan Allah SWT, bila dapat je rezeki, Alhamdulillah ya Allah, rezeki yang kau kurniakan, aku bersyukur ke atas apa yang kau bagi ya Allah. Alhamdulillah. Bila kita bersyukur, bila kita minta lagi, kita doa minta, Allah akan bagi lagi pada kita. Bagi lagi kita. Jangan lupa untuk bersyukur. Yang kedua apa dia? Untuk berdoa. Yang ni pun saya jump step juga. Bersyukur tu tips yang ke-10. Berdoa tu tips nombor 5. Lalu kita dah cacam marbakan benda tu. Tapi tak apa.
poin yang penting, kena bersyukur dan juga doa. Okey, saya ulang balik nombor 1. Lepas ni tolong bagi saya tazkirah 3 jam. Organizer, please take note. Dewan dakwah. Okey, yang pertama, kita perlu mengutamakan solat. Sebab apa perlu utamakan solat? Solat adalah tiang agama. Kita buat solat, sebab apa kita buat solat? Itu adalah suruhan. Itu adalah perintah daripada siapa? Perintah daripada Allah. Siapakah Allah? Pemberi rezeki. Kita faham benda ni, kita mahir benda ni, easy for us. Ramai orang na'uzubillah yang tak solat. Pasal apa lah, susah sangat nak solat ni. Solat ni adalah benda yang wajib, benda yang tolonglah solat. Saya cakap pada diri saya dan juga kita sama-sama untuk solat. Mengutamakan solat. Apa maksud mengutamakan solat? 5 kali sehari tu wajib dah pun. Dan no compromise. No compromise. Meaning, aku ni susah lah bangun pagi. Boleh tak aku skip subuh? Sikit je. Bangun juga subuh. Push. Benda wajib. Benda yang wajib. Tolong bangun subuh. Bukannya subuh pukul 7.30 pagi. Bukan pukul 8 pagi. Itu subuh gajah namanya. So, subuh awal pagi. Kalau boleh bangun sebelum subuh lagi. Awal lagi. Supaya boleh buat benda-benda lain. Yang kita akan masuk ke tips-tips yang lain. First, mengutamakan solat. Sebab apa? Pemberi rezeki adalah Allah. Allah suruh solat. Solatlah. Bila kita solat kan kita akan rasa kita punya rezeki smooth. Kita punya rezeki barakah. Hari ni bukanlah kita nak dapat banyak duit tau. Of course banyak orang kata, aku nak banyak duit. Okey, betul. Tapi yang lagi deep lagi daripada itu, lagi banyak lagi daripada itu, selain daripada rezeki yang banyak, kita nak rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah lebih utama daripada rezeki yang banyak. Contoh kita ada duit banyak sangat. Tapi every month kita ada sajalah kereta rosak, rumah bocor, itu hilang, barang hilang, ini duit banyak dapat, duit banyak keluar. At the end masuk, let's say lah gaji kita 6,500. Nampak macam banyak kan, 6,500. Tapi sebulan 6,450 habis. RM50 je tinggal. Buat apa? Rather than kita dapat rezeki yang let's say lah 4,000 lah. Tak banyak tak kurang 4,000. Tapi kita dapat barakah 4,000 tu. So guna bayar tu, bayar ini, dah habis 2,000. Balance lagi 2,000. So anda nak gaji 6,500 ada RM50 ataupun gaji 4,000 ada RM2,000. Yang mana kita nak? Ada orang jawab, saya nak gaji 6,500 ada nak RM3,000. Itu smart namanya. Okey. So maksudnya anda nak banyak pun tak kisah. Tapi yang penting anda perlu doa untuk barakahkan rezeki tersebut. Okay? So tips yang pertama, utamakan solat. Bila utamakan solat, insya-Allah everything seems to be smooth and barakah. Yang kedua adalah solat tahajud. Tu saya kata tadi tu. Bila bangun subuh, bangun awal. Okay, kalau boleh bangun tahajud dan tidur balik, perfect lah. Bangun pukul 3 pagi ke 2 pagi ke 4 pagi ke bangun, ibadat sikit, lepas tu lena balik. Tapi make sure bangun subuh. Jangan bangun tahajud. Bagus bangun tahajud, ibadat semua tu. Lepas tu tidur bangun pukul 8. Subuh terlepas. Buat sunat terlepas wajib. Yang tu nama dia jelek nama dia. Nama dia apa? Jelek. Okay, tak apa. So, tahajud very important. Jangan terlepas tahajud. Kalau boleh kita kena azamkan setiap hari bangun tahajud. Hari ni siapa bangun tahajud? Okey, saya tahulah anda semua ni memang ikhlas. Memang tak akan jawab pun. Siapa yang bangun tahajud? Masya Allah, tabarakallah. Tahniah diucapkan. Siapa yang tak bangun tahajud? Tak apa. Sabar dulu. Hari ni buat azam. Buat niat. Sebab apa? Sebelum kita tidur, kalau kita ada niat nak tahajud, dan kita betul-betul terlepas tahajud. Bangun-bangun, Allahu Akbar. Terus dah azan. Macam azan Mekah kan? So, bila bangun je dah azan. Bila azan, memang tak boleh tahajud lah. Jangan pula lepas azan tu, aku nak qadha lah solat tahajud. Kalau aku lambatkan asar, aku boleh qadha. Lambatkan subuh boleh qadha. Tahajud pun boleh qadha lah. Sabar Said. Jangan merapu banyak sangat. Tahajud tak boleh qadha.
So bila terlepas dah subuh, dah habis, dah azan dah pun, habislah tahajud. So bukan saya suruh bangun pukul 2 pagi, 3 pagi. Kalau boleh, lagi bagus. Kalaulah challenge sangat, susah sangat, okey bangun. Contoh sekarang subuh pukul 5.50. Bangunlah pukul 5.30. Bangun pukul 5.30, kita siapkan diri, kita nak refresh kejap apa ke. 5.35, 5 minit. Okeylah 10 minit, 5.40. Solat tahajud. 2 rakaat baru 2 minit, 3 minit. Solat 4 rakaat. Mungkin 6 minit. Mungkin 7 minit. Solatlah 4 rakaat ke 6 rakaat. Semampu boleh sehinggalah azan subuh. Boleh juga. So tak payah nak pening nak, Allah mak aku susah lah kalau aku bangun aku tak boleh tidur. Sabar dulu. Bangun pukul 5.30. Perfect time, right? Kalau nak bangun lagi awal untuk nak buat lagi banyak ibadat, bangun awal 5.20, 5.10. So apa pun sebenarnya boleh. Jangan bagi excuse cakap tak boleh. Okay. Yang kedua adalah tahajud. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga jangan lupa solat duha. Solat duha dikatakan ada hadis yang mengatakan solat permudahkan rezeki. Tapi saya nak juga sarankan supaya kita kalau kita solat duha jangan sangat harapkan rezeki. Sebab apa jangan harapkan rezeki? Contoh, kalau orang tu solat duha, lepas tu rezeki dia ni Allah SWT pelihara. Rezeki dia lambat sikit. Allah pelihara, kalau dia dapat rezeki mungkin na'udzubillah dia akan buat benda-benda yang tak elok ke, maksiat ke, dosa ke. Allah pelihara tak bagi dia rezeki sekarang. Allah akan bagi kemudian mungkin beberapa tahun mungkin. So bila kita duha, kita nak rezeki, tak dapat rezeki, kita dah macam give up. Alah, aku tak naklah solat duha, tak dapat pun rezeki. Esok tu buat lagi, tak dapat juga. Malas nak berduha. Sebab apa kita duha? Sebab rezeki. So hari jangan solat duha semata-mata untuk rezeki. Solat duha semata-mata untuk Allah. Solat duha ni, waktu saya pergi umrah, Datuk Ustaz Zawawi pernah bagi tahu. Sebenarnya kalau kita solat duha ni, dia macam solat untuk membayar urat saraf kita. Interesting kan? Solat untuk bayar urat saraf kita. Contoh, hari ni kita bergerak. Okey, tangan kita bergerak. Menggunakan apa? Bateri ke? Menggunakan current ke? Menggunakan generator ke? Menggunakan elektrik ke? Tak. Tangan kita bergerak melalui saraf, urat, tulang. Boleh bergerak. Wah, perfect boleh bergerak. Saya boleh bercakap. Saya boleh nampak. Saya boleh dengar. Saya boleh bergerak. Saya boleh macam-macam. Semua tu kita perlu bayar. Setiap benda. Contohlah lampu kita ni. Lampu sekarang tengah menyala. Kita kena bayar kan? Bayar kat siapa? TNB. Tenaga Nasional Berhad. Pasal tu nak beli share, TNB is one of the best share, beli share. Market akan naik insyaAllah. So kalau kita tengok aircon berfungsi, kita kena bayar dekat TNB. Kita tengok air mengeluarkan pipe dia keluarkan air. Kita kena bayar kat mana? Kat Syabas, kat Alam Flora, dekat mana-mana yang dekat negeri-negeri masing-masing lah. Pejabat bekalan air yang negeri-negeri. So apa saja yang kita gunakan, kita nampak semuanya kita kena bayar. Sama juga dengan urat kita, saraf kita, tulang kita pun kita kena bayar. Macam mana nak bayar? Solat duha. Solat duha sekurang-kurangnya 4 rakaat je pun. Nak 2 pun boleh. Kalau busy sangat lah, tak apalah. Boleh 2 rakaat. Okay, boleh tak kalau kita azam? So lepas live ni, alamak, pukul 8. So lepas live ni, tolong ambil masa untuk buat solat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun the best 4 rakaat. Okay, saya pergi cepat sikit ya. Yang keempat adalah zikrullah. Zikrullah ni kita perlu banyak buihkan mulut kita dengan zikir. Zikir ni menjemput rezeki. Zikir ni banyak kelebihannya, banyak sangat kelebihannya. Dia ada huraian lagi zikir. Banyak huraian kan. Tapi macam saya cakap tadi, istighfar pun salah satu daripada zikrullah juga. Istighfar, astaghfirullahalazim. Sebab apa kita beritahu macam tu? Tadi saya huraikan dalam surah An-Nuh, memohon kemaafan pada Allah. Dia macam ni, satu budak kecil kita jumpa budak kecil, kita akan rasa apa? Kita rasa macam nak memberi. Betul tak? Macam nak bagi coklat, nak bagi hadiah, nak bagi apa-apa, kita rasa macam nak beli lah, nak bagi hadiah lah. Sebab apa? Dia kecil. Sebab apa dia kita rasa nak beri? Sebab dia ni terlindung daripada dosa. Sebab apa? Dia kecil yang belum akhir balik. So memang tak ada dosa lah. Apa-apa dia buat kesalahan pun macam dimaafkan sebab belum akhir balik. So sama juga dengan manusia.
Bila manusia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, Allah SWT ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, ampun. Bila kita tak ada dosa, mungkin tak, mustahil lah kita tak ada dosa, ataupun kita kurang sangat kita main dosa, kurang sangat-sangat. Kalau boleh kita tak ada dosa terus lah kan, kurang sangat-sangat. And Allah SWT akan pandang kita seperti mana kita pandang budak tu. Kita pandang budak kecil, kita rasa macam nak beri, nak bagi. Sebab apa? Dia kecil, dia maksum. Tak ada kata maksum, dia ni memang belum ada dosa lagi. Minta maaf, saya tak cakap maksum, Nabi saja maksum. Budak ni tak ada dosa. Sebab apa? Dia kecil. Kalau manusia istighfar selalu tak ada dosa, Allah akan pandang kita, Allah nak bagi. Aha. Okey. Kalau belajar sesuatu kena sebut aha. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Okey, itu adalah zikrullah. Yang kelima adalah doa. Yang tadi saya dah cakap dah pun, doa ni adalah senjata orang mukmin. Senjata, so kalau anda nak anda dapat senjata selalu, tolong banyakkan doa. Yang kurang doa, banyakkan hari ni. Yang keenam, doakan orang lain. Ramai orang doa diri kita je, macam selfish pun ada. So doakan orang lain. Bila kita doakan orang lain, dikatakan malaikat ada sekeliling. Sekarang pun malaikat ada sekeliling kita. Kau tak percaya, tengok kiri kanan. Nampak tak malaikat? Nampak tak belah kiri? Belah kanan nampak tak? Tak nampak? Tak nampak maksud dia tak pernah normal lah. Tak nampak maksud normal. Kau nampak, something wrong. Okay. So kalau doakan orang lain, malaikat akan aminkan doa kita. Dia akan minta doa pada Allah benda yang sama pada kita. Contoh kita minta, ya Allah bagilah rezeki orang ni, ya Allah dia baru berniaga, bagilah dia baru diberhentikan kerja sebab COVID ni, bagilah perniagaan yang maju ya Allah. Benda yang sama malaikat akan aminkan supaya bisnes kita, perniagaan kita, rezeki kita maju seperti mana kita doakan orang lain. Dapat tak pahala dua? Kita doakan untuk diri kita, kita dapat pahala untuk diri kita. Kita doakan untuk orang, kita dapat pahala untuk dia indirectly dalam masa yang sama secara tidak langsung. Kita doa untuk kita juga. So pasal tu yang kalau tengok saya punya video yang terbaru, oh by the way, setiap minggu, mungkin ada orang yang mungkin tak pernah kenal saya, sedikit pasal saya, nama saya Mahadi Bizek. Mahadi Bizek, kalau nak ikut Instagram saya, Mahadi Bizek. Dalam tu setiap minggu saya akan hantar video posting. Video yang terbaru saya cakap pasal doa. Bila kita doa pada orang lain, mereka akan aminkan. Dan juga kalau kita doa kejahatan ataupun keburukan pada orang lain, apakah berlaku? Na'udzubillah, mereka akan doa benda yang sama pada kita. So make sure jangan doa yang tak baik. Contoh kita kat kedai makan kan. Kita tengah makan, kita dengar orang naik motor. Setengah orang, dia ni akan keluar lah, akan berunsur yang tak baik kepada orang tersebut. Apa kita doa? Ya Allah, bagilah hidayah pada orang tersebut, ya Allah. Ya Allah, bagilah dia taubat dan insaf daripada naik motor yang laju, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. So Allah SWT bagi hidayah pada orang tu. At the same time, malaikat amin. Allah akan bagi hidayah pada kita juga. So tolong doa yang elok-elok pada orang yang lain. Yang ketujuh adalah sedekah. Sedekah ni saya tak boleh nak huraikan. Sebab apa? Kalau saya huraikan, kita akan habis confirm Zohor. So sedekah, anda tahulah macam mana ganjaran sedekah yang terlalu banyak dalam Al-Quran, terlalu banyak dalam hadis, terlalu banyak ulama-ulama dah bagi contoh, dah bagi kisah-kisah sahabat-sahabat. Masya Allah, banyak sangat. So jangan lupa untuk sedekah. Jangan kedekut untuk sedekah. Bila kita berada dalam keadaan macam ni, COVID ni, lagilah kita beri, lagi banyak Allah akan bagi pada kita. Wallah. Sangat banyak Allah akan bagi. Yang ni memang kena buat satu topik lain. Sedekah sahaja. Sangat banyak story-story buat sedekah. Yang ke-8, jangan lupa membaca Al-Quran. Kita sedikit, saya cakap pada diri saya sendiri, kita sedikit sangat baca Al-Quran. Kalau boleh, ada masa ke apa ke, kita, sebenarnya masa ni kita yang tentukan. Kita yang buat sebenarnya. So kalau kita rasa, tak ada masalah, aku busy dah, aku pack lah, memang tak ada masalah. Tapi kalau kita squeezekan benda tu, kita pandai aturkan masa yang sesuai, insya-Allah ada masa yang sesuai untuk membaca Al-Quran. Yang ke-9,
baca Asmaul Husna, nama-nama Allah, nama-nama Tuhan kita. Allah ada 99 nama. Itu bukannya nama semata-mata nama. Itu menunjukkan sifat Allah SWT. Setiap nama ada sifat tersebut. Sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran Allah. So, banyakkan baca Asmaul Husna untuk memuji. Memuji siapa? Pemberi rezeki. Razik. Okey, yang ke-10 macam tadi saya cakap adalah bersyukur. Okey, yang ke-11. Last. Okey, last adalah apa? Last, barulah tekun berusaha. Nampak tak? Sebenarnya kita ni kan, kita nak cari rezeki kan first day in our mind, okey, kena berusaha. Betul. Tapi itu adalah poin yang ke-11 tau. Poin yang paling bawah sekali. Bukanlah kata paling bawah ni paling teruk, paling tak baik. No. Dia masih elok. Tapi sebenarnya nak bagi tahu, kita kena buat benda lain dulu sebelum tekun berusaha. Contohlah kita dah bangun pagi. Bangun pagi saja kita terus mandi, boom, terus pergi kerja. Na'udzubillah. Kita tak solat, kita tak bersyukur, kita tak berdoa, kita tak buat sedekah pagi, kita tak zikir, kita tak solat duha kalau ada, dah sempat solat duha waktu tu, kalau tak pergi office lah solat duha, kita tak tahajud, kita tak solat, kita tak, apa lagi, tips tadi, kita tak baca Al-Quran, okay, baca buku waktu malam ke apa, kita tak baca Asmaul Husna, kita tak, semua tu kita tak buat, kita buat satu je pun, berusaha. Aku ni berusaha, aku pagi, petang, siang, malam aku bekerja. Bagus. Tapi apa yang anda lakukan, na'udzubillah, tak ikut landas yang betul. Anda tak buat 10 tips, anda buat satu tips sahaja. Pasal itulah rezeki yang anda dapat, na'udzubillah min zalik. So hari ni, Masya Allah, kalau nak rezeki yang banyak, rezeki yang mencurah-curah, rezeki yang berpanjangan, rezeki yang turun macam air hujan yang membasahi bumi, rezeki yang tak putus seperti air Zam-Zam yang berada daripada dulu sampai sekarang, rezeki yang berpanjangan. Ingat 11 tips. Apa dah 11 tips? Kalau siapa-siapa yang boleh summary, boleh type balik kat bawah tu, Masya Allah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau ada apa-apa soalan, Wan daripada Dewan Dakwah. Oh, kalau anda yang baru masuk, yang belum like ataupun share page ni, tolong share. Orang lain amal, macam tadi saya cakap kan, orang lain amal, anda akan dapat overriding pahala. Tak mau ke? Okeylah, mungkin dah banyak sangat pahala. Tambahlah sikit lagi. Orang kata, aku dah banyak pahala dah, tak perlu membuat benda ni. Tambahlah. And jangan lupa, kalau nak sedekah, kat bawah tu ada dia punya nombor untuk infak ke Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Boleh bank in dekat account number tersebut. Kalau macam pening sekarang pagi-pagi, nak sedekah pagi, nak pergi mana? Masjid tutup, Selangor, KL semua tutup. PKP ni semua rumah semua tutup. So the best is pergi buka account, pergilah Maybank to you ke, CIMB Click ke, apa-apa yang anda ada, pergi dekat transfer to account Majlis Dakwah Negara. Okay, Majlis Dakwah Negara, Dewan Dakwah, ada nombor account dekat bawah tu. Klik dekat situ and anda boleh save nombor account tersebut. So kalau boleh setiap pagi nak buat konsisten derma, boleh. Jumaat nak buat lebih sikit, boleh. Sehari okey lah kita allocate RM10 contoh. Boleh tak RM10? Kan banyak sangat. 10 okey lah kot, reasonable lah kan. RM10. Hari Jumaat kita buatlah RM20, lebih sikit hari Jumaat pagi tu, insyaAllah. So far tak ada apa-apa soalan. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya tak? Last peluang terakhir untuk tanya macam mana mudahnya menjemput rezeki. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan khalas dan juga kita boleh preparation untuk solat duha. Duha dah masuk waktu dah pun. Tahu tak macam mana nak kira solat duha? Okey, daripada subuh sampai syuruk. Syuruk tu bukan duha tau. Syuruk kan kita tengok ada timing kan. Kita buka lah Muslim Pro ke, kita tengok dekat TV ke, tengok ada subuh, ada waktu syuruk. So kita ambil timing daripada subuh ke syuruk, let's say 1 jam. Contoh 1 jam. So kita bahagi 3, dapat 20 minit. So kita tambah syuruk tu 20 minit. Contoh subuh pukul 6, syuruk pukul 7. So waktu duha adalah 7.20 ke atas. Ni nak kira matematik lah. Tapi kalau the best, kalau tak nak pening sangat lah,
okeylah kita solat lebih kurang pukul 9 pagi ke atas, okey confirm dah boleh solat dah pun. 10 pagi boleh, 11 pagi boleh, 12 boleh, 12.30 boleh. Selagi sebelum lebih kurang 9 minit sebelum Zuhur, jangan solat lagi. Dia punya calculation timing dia lebih kurang 9 minit sebelum Zuhur. Okey. Ada apa-apa soalan? Tadi ada satu soalan daripada okey. Huda dia summary-kan semua. Utamakan solat, solat tahajud, solat duha, zikrullah, doa, doakan orang lain, sedekah, baca Quran, baca Asmaul Husna, bersyukur dan tekun berusaha. Masya Allah. So, siapa-siapa yang baca, siapa-siapa amalkan asbab daripada Huda, free Huda dapat pahala. Challenge. Alright. So, memandangkan kalau tak ada apa-apa soalan, so kita boleh akhirkan tazkirah pagi kita di Dewan Dakwah dan juga Majlis Dakwah Negara, Majlis Dakwah Negara, MDN. MDN, ya betul. Minta maaf. MDN ni. So, setiap pagi, MDN adakan tazkirah pagi. So, make sure anda masuk setiap hari. Especially PKPB ni, mungkin anda ada masa pagi ni, masuk pukul 7.30. Sorry. 7.30 sampai pukul 8. 30 minit je pun. So, setiap pagi anda recharge. Iman ni pun kena recharge. Hati kena recharge. So, kita nak recharge, kita nak makan untuk fizikal. Untuk body kita makan, kita dapat tenaga. So, hati kita perlu ada makanan rohani. Apa dia makanan? Tazkirah pagi. Bila kita, ada ustaz-ustaz yang macam, Masya Allah, yang sangat famous, yang sangat bertauliah, yang sangat berbanyak pengalaman. So, tolong dengar Dewan Dakwah Facebook setiap pagi jam 7.30. So, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa soalan, so apa yang kita dengar, kita cuba amalkan. Penting kan? Azam untuk amalkan. Kita niat nak amal, dah dapat pahala dah pun. Niat je belum. Belum amal. Amal, lagi banyak pahala. Okay? Kita niat untuk amalkan dan juga kita niat untuk sampaikan pada orang. Ingat, nahi ma'ruf, nahi mungkar. Okay? Amal ma'ruf, nahi mungkar. So, kita buat amal ma'ruf, kita buat kebaikan, nahi mungkar, kita mencegah juga. So, bukannya kita nak buat diri sendiri, kita nak juga orang lain buat. So, apa-apa kita dengar, kita cuba amalkan, kita sampaikan, dan juga kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.